Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput masuk dulu tuan rumah nak minum air. Jemput masuk dulu, tuan rumah nak tengok kitab sekejap. Rubiza Madzin orang baru ke ni. Zarina Zulian, Nur Laila Nurdin, Siti Nur Majid, Rohana Ahmad, Nur Azwa, Rahimah Harun, Habibah Rasul, Anisah Azniz. Nak ke mana tu Kak Yanti Hamid? Nur Suhaibah, Zaini Samad, Rudiah Arsyad, Siti Anisah Mansur, Junaidah Ismail, Mariah Nurul Izzati Subri, bilik sebelah, Muhammad Syafi'i, Wan Nazira Zakaria, Nurhin Afina, Nurhin ke betul? Ke Nurin Afina, Zan Abu Kasim, Rosmahwati Din. Kak, mana nasi lemak kak? Zarina Izam, Masliza Bagiran, Maria Muhammad, Mila Amila, sedapnya nama, Maria Man, Juma Jumai, Zubaidah Muhammad, Ayah Gaus, Rifka Husni. Bismillah. Nak minum tapi ayak ni panas sangat. Rohana Samsuri, Singapura, Alhamdulillah. Siti Rozia Osman, minum ayak. Apa anda kak? Ayak saya ni Kak Salina Salihuddin, orang Melbourne kirim tau. Belagak. Bukan anak murid Melbourne kirim, tapi bukan kopi Melbourne lah. Dia pas kawan dia orang Malaysia suruh hantar kat Ustazah. Tak tahulah dia nama apa entah. Yang pastinya halal dan sedap lah minum pagi-pagi. Bismillah. Ini tangan kanan saya, okey? Tangan kanan saya. Sebab tak lalat saya belah kanan, maka saya minum tangan kanan. Jangan kata tangan kiri pula. Sahabat-sahabat, Kak Ayah Gaus kita dengan kuliah pagi ni daripada klinik. Awalnya nak pergi kuliah kat Rawang, Cik Rodia. Zulina Wanci. Kak Siti Azmahani macam mana? Dah jumpa pantai ke? Nak berlive di Kuantan. Hajah Norma, apa khabar? Tengku Fazlina, Zainah Buyung, Zaitun Atih, Asiah Atan. InsyaAllah. Ida Najwa, Hairiah Haji Ismail. Satno, nanti kalau lepas 1 jam ayak ni sejuk tak sedap. Pagi ni tak sempat sarapan. Lepas ni habis pukul 8 terus nak pergi kelas kat masjid. Rifka Husni, Rohana Jaludin, Hasnah Mubin, Puan Ayu, Yahya Ishak, Fatimah Omar, Wan Nazira Zakaria, Yasmin Yaakob. Kak, saya minum air Melbourne, saya dapat beg Melbourne daripada akak semalam. Azrina Abdul Hanif, Aisyah Zakaria, Wan Radia, Kiflizul yang istiqamah, Hamidah Asmin, Alhamdulillah. Dilanim Ibrahim. Saya ni pun saya pagi-pagi kena ayak. Betul kena ayak panas. Ila Asyah Zainul. Ila Asyah pun sahabat utara baru ni kan. Diana Siti Roziah, Wan Yahya. Sat jangan hampa yang masuk awal duk kata apa, duk sembang orang nak dengar kuliah. Sat lah nak minum ayak, panas sangat. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba ambil roh dulu, ambil roh.
Hari ni Ustazah nak baca 137, 138, 139. Masya Allah. Kak Eni, apa khabar? Rin Ali, Ana Kembar, Nur Aini Abdul Rahman, Cik Yang Hasna, Mazni Ahmad, Sadina Muhammad, Faridah Bisha, Arif Fatimah Burhan, Ashwan Awaluddin, lelaki ke perempuan? Zaidun Embung, Siti Rohana, ya Allah Kak Ana, kita berjiran tapi tak pernah jumpa. Faizah Idris, Linda Kecil, Mas Liza Bagiran, Ifah Umar. Masya Allah, tahniah Kifli Zul. Kifli Zul kata nak share jahit tudung macam mana. Roza Osman, Allahu Akbar. Kak Roza, sabar Kak Roza. Afidah Muhammad, Nur Ashikin Ahmad, Mamat Zuriati, Didi Zari, Singapore, Hadizah Zuki, Adawiyah Kasim from Korea. Apa khabar cuaca di Korea hari ni? Tanya cuaca pula. Muhammad Kamarul Arifin ni rasanya semalam yang dia duk komen dekat sahabat Sukarim kan. Ustazah intai-intai je, tak sempat lah nak komen-komen. Semoga menjadi hamba Allah yang qawwam sebagai lelaki. Amin. Farah Liana Ahmad. Zan Aizan dah sihat ke? Sahabat kita Zan Aizan ni tak sihat semalam. Wah, Nanda Ahmad hantar timun ni hari ni. Alhamdulillah. Sekejap kita habiskan. Bismillah. Malu kena tutup muka Sat. Alhamdulillah, syukur ya Allah rezeki. Alhamdulillah. Okay, ready. Kegarisan mula. Macam tu kan, kegarisan mula. Nak bermaraton ni hari ni kuliah. Nur Sita Ngadimin, Mukmin Arifin, Masya Allah, namanya pun dah sangat-sangat nama orang-orang soleh ni. Mahfuzah Mahazir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar sahabat-sahabat? Di Korea matahari terang benderang tapi sejuk. Winter dah kat sini. Cuma snow je tak turun lagi. Adawiyah Kasim ni sahabat kita dari Korea tahu sahabat-sahabat. Itu bukan kelentong, memang betul. Alhamdulillah. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khairul Syifa ni orang muda kot Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nura Johan. Subhanallah. Baik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, sahabat-sahabat la tahzan, semakin hari kita dihidupkan oleh Allah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Biasa je kalau kita ditempuh ujian saat ini, kita istiqamah dengan la tahzan. Katanya Allah, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Tempuh sahaja. Kita sampai hidup ke hari ini 20-an, 30-an, 40-an, hatta 70-an. Pun kita macam kadang-kadang bila kita throwback lah kan, ke belakang, kita pandang ke belakang, kita baling ke belakang, kita rasa macam tak percaya je aku hidup. Anak-anak tidur boleh, ya Allah, tak sangkanya boleh besarkan anak-anak macam ni. Ingat lagi masa susah dulu. Macam tu kan ibu-ibu dirahmati Allah. Ayah-ayah yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai, cuma kita tak menjerit-jerit je lah. Alhamdulillah, cuma kita tak share kat Facebook semualah. Macam tu kan. Hanya Allah je yang tahu hati kita ni. Itu bermaknanya ujian. Musibah ke, nikmat ke, semua tu ujian.
Masya Allah. Jadi kita nak jadi orang mukmin yang hebat, yang ditakjubi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat musibah, kita bersabar. Tak ada kaedah lain dah. Dapat nikmat, kita bersyukur. Masya Allah, pasti Allah akan tambah-tambahkan nikmat. Dan tambahnya Allah bukan mengikut apa yang kita hendak. Semua itu nafsu. Tambahnya Allah kepada kita mengikut apa yang kita perlu. Kerana Allah yang cipta kita, Allah tahu apa keperluan kita. Ustazah selalu gambarkan dalam hidup ini ibu-ibu, ayah-ayah, mana mungkin anak 20 tahun kat kolej, jumlah duit yang kita bagi sebagai bekalan nak beli buku, yuran universiti, sama jumlah dengan kita bagi dekat anak umur 5-6 tahun nak beli aiskrim. Tak mungkin sama, walaupun anak 5-6 tahun tu meronta-ronta, ibu nak RM200 macam Abang Long nak RM200. Kau dah kenapa nak RM200 nak beli aiskrim je pun? Tak perlu untuk kau RM200 tu. Abang Long kau memang perlu. Gitu kan. Abang Long pegang pisau nak kupas buah, mak ayah biarkan je. Tapi anak umur 2 tahun pegang pisau, pongpek mak ayah bising. Kena tangan satgi. Kan. Kenapa macam tu ibu ayah? Sebab kita tahu apa yang perlu untuk anak-anak kita. Itu baru ibu yang mengandungkan 9 bulan 10 hari. Itu baru ayah yang tak tahu, walaupun antara ayah dan anak tak tahu apa ada dalam isi hati. Kan ayah-ayah yang dirahmati Allah. Tapi Allah, innallaha alimun bizatis sudur. Allah tahu sampai ke dalam hati, jantung hati kita berdetak-detik kan sahabat-sahabat. Allah tahu apa yang kita sangka-sangkakan di hati pun, walaupun tak keluar di lisan, walaupun kita belum buat. Maka kepada siapa lagi kita nak berserah? Melainkan kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Fatimah Abdullah. Bukan orang dulu je, orang sekarang pun sahabat-sahabat tak lari dari ujian. Sebab dunia ni pentas ujian. Sahabat-sahabat la tahzan. Bila kita set minda kita ni bahawa hidup ini adalah ujian, kita tak terkejut, kita tak melatah bila kita mendengar ataupun kita mendapat ujian. Tapi kita akan memilih untuk berdamai dengan takdir. Apa sahaja ujian yang Allah datangkan. Kita tak akan memilih untuk berperang. Sebab kita tahu kalau kita memerangi takdir, kita yang akan kalah. Gunalah senjata hebat mana pun, kau duduk di kluster mana pun, kau akan kalah. Terimalah takdirnya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita sebut berulang kali macam ni, Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan rasa, kita akan nampak kasih sayangnya Allah. Allah sangat dekat. Allah sangat sayang pada kita. Allah tak pernah biarkan kita. Okay? Orang akan rindu nak bertemu dengan Allah yang maha baik. Allah maha baik. Hari ni kita jumpa orang-orang baik, belum tentu dia baik 100% seperti yang kita jangka. Sebab dia manusia biasa yang ada dosa. Tapi Allah maha sempurna. Jadi kita rindu orang beriman ni nak jumpa Allah, nak jumpa Allah, nak jumpa Allah. Subhanallah sahabat-sahabat. Tapi kita tak mungkin jumpa Allah tanpa merentasi jambatan yang bernama mati. Mesti mati. Jadi kenapa perlu ditakuti akan mati? Kalau kita betul-betul buat persiapan ke arah kematian itu. Yang takut mati kerana kita tak buat persiapan. Bertangguh, bertapi, bernanti. Padahal bila tengok cermin macam dah kedut je dah hujung-hujung mata ni. Macam dah tak secomel dulu je. Contoh kan sahabat-sahabat, terasa tubuh ni cakap sikit semput dah. Sazai lah tu. Cakap sikit semput dah, what semput ni. Kan sahabat-sahabat. Jadi kita nak sebutkan, Masya Allah, masa berjalan. Kita nak perlahankan larian kita, sahabat-sahabat, silap. Sebab semua orang yang bermaraton, lumba lari, pelari pecut. Siapa dulu pelari pecut? Cuba tanya diri, cuba ingat balik sekarang tak berlari pecut lah kan. Kalau memecut sekarang ni bergegar segala. Pelari pecut. Tadi Ustazah dah mulakan. Ke garisan sedia. Tu dia tembak. Kan? Berlari. Berlari macam penat tak larat. Tapi makin dekat ke garisan penamat, semangat timbul balik. Sikit lagi ni. Sikit lagi ni. Sikit lagi ni. Kalau ke Indonesia, dikit lagi. Saya pernah dibawa berjalan. Jauh lagi pak, dikit lagi. Berapa banyak dikit lah dia ni kan. Tapi termotivasi kita duk rasa,
Contohlah sahabat-sahabat, kalau kita naik kereta, jam, Ustazah balik daripada utara baru ni jam kan. Contohlah orang tak tahu, kalau macam Ustaz Azwan dah biasa ulang alik utara KL tu, dia tahu lagi berapa, tak tengok papan tanda pun dia tahu berapa lama lagi nak sampai kat next RNR tu. Tapi kalau orang tak tahu, Ustaz, lambat lagi tak nak sampai toilet Ustaz? Ustaz cakap, sikit lagi. Dia boleh tahan tau, sikit lagi tu dia boleh tahan. Padahal tahan dia tu dah dekat 1 jam dah. Boleh tahan lagi ke? Boleh Ustaz, tak apa, sikit lagi kan? Sikit lagi. Bila dah turun dari bas, sila hari bulan boleh terkucil. Tadi 1 jam boleh tahan. Ini 1 langkah lagi nak sampai tak tahan. Sebab apa? Minda dia dah kata sampai dah ni. Tapi belum sampai dekat mangkuk tandas tu. Masya Allah, kenapa kerap jadi macam tu? Sahabat-sahabat, bila kita berlari pecut, memang kita dah penat dah, tak larat dah. Tapi bila kita makin dekat ke garisan penamat, sepatutnya kita semakin pecut. Ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton, kita semakin tua, semakin uzur. Dunia mengetahui bahawa semakin tua, semakin uzur, semakin lemah dari segi zahirnya. Tapi jangan mengaku kalah. Batin kita ni terus semangat. Aku dah makin dekat nak mati. Bukannya makin muda aku ni. Bukannya boleh jadi budak kecil balik tak ada dosa. Makin aku bertambah, makin bertambah dosa aku ni. Makin dekat dengan kematian, aku nak tarik macam mana pun takkan boleh. Sahabat-sahabat, lagi sesaat nak mati, kita nak tarik handbrake. Malah mau tunggu sat, aku tak ready lagi. Cannot. Kalau boleh, senang. Semua orang minta tangguh. Ada banglo 10 biji. Nah, malaikat maut aku hadiah ke engkau. Asal hang jangan tarik nyawa aku sudah. Hang ingat apa malaikat tu dengan cakap kita? Memang hidup le. Sahabat-sahabat dirahmati Allah ke? Kita buat persiapan. So semalam kita nampak alam ini. Bila kita bertadabbur alam, kan sahabat-sahabat, kita rasa Masya Allah, Allah ni wujud. Kalau tidak, siapa ciptakan gunung? Kalau tidak, siapa ciptakan sungai, lautan? Hari-hari sahabat-sahabat dirahmati Allah, hari-hari. Ila Asia, bukan merangkak. Kita guna kalimah, doa kan. Puan Ayu ada kan? Pakcik Azmi, Puan Ayu, Yusniza, Cikgu Rohani, saya akan compile cerita ni. Mengesot di dunia, berlari di akhirat. Tapi kita yang berlari kat dunia ni, kita takut mengesot, merangkak di akhirat. Banyak cerita-cerita mahsyar tu orang merangkak di akhirat. Orang tak ada kenderaan di akhirat. Orang melalui titian sirat, tidak sepantas kilat. Bahkan nak terjatuh, bangkit lagi nak terjatuh. Bahkan wa na'udzubillah min zalik, boleh terus masuk ke dalam kawah api neraka. Siapakah mereka itu? Orang yang saat boleh berlari ketika di dunia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi tak pernah bersyukur akan nikmat itu. Okey, kita terlupa bahawa satu hari nanti kita akan kehilangan nikmat itu dan kita akan mati. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Umi Rakiah Abdul Rahman, sepatutnya semakin hampir ke garisan penamat lagi pecut buat persiapan ibadah. Pecut ni bukan maksud dah pergi umrah umur 70-an baru mampu nak pergi umrah. Nak pecut macam mana Ustazah? Doktor tak bagi, kaki acik ni dah sakit dah, lutut dah sakit dah. Ya cik, bukan nak suruh pecut masa sa'i tu maksudnya. Sorry, takut ada orang baru. Kan sahabat-sahabat, bukan nak suruh pecut macam tu. Sakit jantung, gugur jantung kat situ, Ustazah pula yang kena saman nanti dengan family dia kan. Memanglah lemah dah tubuh. Tapi kagumnya Ustazah bila bawa orang tua-tua. Ustazah dulu sahabat-sahabat, sekarang ni new norm kan, kita tak tahu. Allah nak janji banyak-banyak dengan jemaah umrah pun tak berani. Sebab kalau dulu sahabat-sahabat, 2 mokcik kanan, 2 mokcik kiri. Handbag Ustazah 4 orang kiri kanan ni. Tak ada siapa boleh halang. Orang siap boleh kona kan, sebab tengok Ustazah bawa kiri kanan 2 orang. Paling Ustazah akan paut lengan dia tu adalah mokcik yang paling kelihatan lemah dan uzur. So saya akan berjalan sa'i pelan-pelan, nanti bawa dia gurau. Cik, okey ke ni? Kan? Dah pusingan ketiga, sofa Marwah, Marwah sofa. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cik, dah sampai kat Bukit Marwah dah, nak pergi toilet. Taklah Ustazah, boy hebat cik ni dari tadi, tak ada rasa nak terkencing ke nak apa. Semangat Ustazah, semangat. Pusingan kelima, cik okey, kita nak berhenti dulu. Tak payahlah berhenti Ustazah, eloklah jalan pelan-pelan macam ni. Kalau berhenti nanti nak bangkit pula sakit. Alah, semangat. Sebenarnya hati ni kata aku nak berhenti sebenarnya. Kuatnya semangat acik ni kan.
Lepas tu, tak apa Ustazah, jalan pelan-pelan. Ya Allah, sahabat, saya tak boleh lupa seorang makcik tu kecil, bongkok. Saya pimpin tangan dia. Dah sengit dah badan dia, sengit dah. Cik, boleh ke ni? Kita berhenti dulu sekejap. Tak apa Ustazah. Kalau makcik mati kat sini pun tak apa. Masya Allah, semangat. Ini yang maksud. Uzur dah. Semakin lemah dah tubuh. Tapi semangat ni semakin kuat. Rasa apa saja dulu muda acik tak sempat buat macam ni Ustazah. Ni acik dah tua ni, apa lagi yang acik nak harapkan? Acik hanya nak beribadah kepada Allah. Masya Allah. So kita yang tak berapa nak tua ni, kita belajarlah, Tuhan, aku ni yang kuat, sihat lagi, nak beralasan apa lagi? Orang tua uzur ni. Sebab tu Ustazah selalu pesan, wahai orang muda, berkawanlah dengan orang-orang tua, anda akan mendapat sesuatu pelajaran di sana. So testing, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum tim khidmat. Saya terputus tadi. Saya tak pasti kenapa. Boleh tak komen dekat live yang tadi tu untuk bagi tahu Ustazah dah sambung dekat yang baru. Ustazah ada tulis sambungan. Tolong tim khidmat, syukran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba sahabat-sahabat, internet saya okey, tapi saya risau tempat saya ni problem. Sebab malam tadi saya ada buat meeting mutawif malam tadi sampai pukul 10, dekat pukul 11 lah baru saya stop daripada pukul 9. Lepas tu saya pergi Shah Alam. Saya balik rumah dekat pukul 1 pagi malam tadi. Lepas tu saya tengok internet macam kurang. Saya takut pagi ni. Noni Nadia, dengar saya cakap tadi, minta bantuan dekat live yang tadi tu, takut ada yang menunggu, minta mereka pindah ke sini. Tiba-tiba saya perasan daripada semalam. Risau juga ni kalau internet, sebab hari ni saya ada rakaman. Kalau line tak bagus, Skype jadi tak cantik lah. Saya dah upgrade dah saya punya Unify. Saya bukan tahu pun Wi-Fi pakai apa, saya bukan tahu, semua ustaz buat. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa tiba-tiba stop kat Wan Radia, kita pun tak tahu sebab apa. Jadi saya nampak dah end live. Lepas tu saya tak boleh nak sambung lagi, dan saya buka yang barulah. Ingat lain saya, tak Syasha Abenua. Syasha Abenua orang Melaka. Subhanallah. Kak Siti Azmah ni, saya nak tergelak kan bila live tiba-tiba stop. Nanti kan mesti hangpa duk tengok Ustazah tengah-tengah lah, tengah pejam mata lah kan. Maafkan aja lah ya. Jangan suka pula tengok muka macam tu, lepas tu screenshot pergi viral pula. Amboi. Sebab kita tak dapat nak kawal live. Saya selalu sebut, ya Allah, beginilah rupanya kalau kita lost connection kan. Bayangkan kalau kita lost connection dengan Allah. Terputus. Betul Hanisa Syafi'i. Kan apa lagi? Kan ujian dah tu. Okey. Kita tunggu sekejap. Kawan-kawan kita masuk. Fatimah Abdullah. Terhenti tadi kan. Kak Rumna Mansuri, Singaporean. Wah. Nur Susilawati Kasim. Fairuz Ahmad. Subhanallah. Kiflizul. Kenapa nangis? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tanpa membuang masa, 400 lebih dah yang masuk. Semoga yang tadi tu jumpalah kita kat sini. Okay, semoga mereka tu jumpa kita kat sini. Kadang-kadang mungkin Sharifah Mansur jadi kaku comel tak apa. Jangan jadi kaku tiba-tiba tengah jegir mata macam tu kan. Saya kadang-kadang kelakar kalau tengah live, lepas tu dia kaku tu tengah apa? Tengah jegir mata. Lepas tu orang screenshot, garangnya Ustazah ni. Suka hatilah orang tak tahu keadaan sebenar dia kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. 137. Ketamakan tidak akan membahagiakan. Kalimah ketamakan ni daripada perkataan tamak lah. Benda yang Allah tak suka. Perbuatan yang memang Nabi tak pernah bagi contoh pun pada kita. Ketamakan
tidak akan membahagiakan. Okey, baca tajuk pun kita faham. Sebab kalau dalam Islam ni menganjurkan ketamakan, dia tak kabur lah benda-benda yang ada dalam hadis Nabi dalam Quran ni. Sekarang cuba kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umi Ayu, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat La Tahzan Kuantan, mereka ni gigih tahu sahabat-sahabat. Mereka ada, cuba Kak Siti Azmah ni bagi tahu saya, siapa yang tukang buat link setiap bulan. Ustazah dah kongsi dah di page Ustazah Muzayyanah. Gigih. Jadi agaknya saya faham kalau macam hari ni 8 Disember, tadi kita dah ada satu link, lepas tu nanti dia akan carilah link yang kedua untuk sambungan ni. Masya Allah, besarnya pahala dia. Besarnya pahala dia. Masya Allah. Ayu, live daripada atas jambatan Pulau Pinang, pemandangan lautan yang indah kebiruan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Rosa Gunting. Amin. Ya, Hanisa Syafi'i, Mai Keloi, kawan-kawan di sana masuk sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Munirah Draman, dah sihat sepenuhnya ke? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Noni Nadia. Ini link baru. Noni Nadia boleh share juga link yang tadi tu, supaya orang tak tercari-cari. Mungkin ada yang baru masuk kan? Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta tustakmala rizquha wa ajaluha." Tidak satu pun jiwa akan mati hingga rezeki dan ajalnya disempurnakan. Masya Allah. Sahabat-sahabat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bagi tahu kita, tak akan mati kita ni seorang hamba Allah. Sekarang kita belum mati dan kita akan mati. Maknanya sahabat-sahabat, maksud hadis Nabi ni, semua kita sekarang ni ada rezeki yang telah Allah siapkan untuk kita. Ada rezeki. So kalau yang sedang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya ke Kak Siti Azmah ni? Subhanallah, bagusnya Kak. Pahala besar, Masya Allah. Kita patut berterima kasih pada Kak Siti Azmah ni. Rupanya Kak Siti Azmah ni yang duk buat link. Saya kata kagum lah siapa. Comel kecil je Kak Siti Azmah ni. Tapi berjiwa besar, Masya Allah, kita tiru, contohi. Dan tiap-tiap hari rasanya tak pernah tak ada beliau dalam La Tahzan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, mungkin ada lagi yang tak jumpa kita kat sini. Boleh keloi-keloi sahabat kita. Anda faham ke keloi itu apa? Sahabat-sahabat kena faham macam ni. Kita belum mati. So sekarang ni, walau kita terasa sempit macam mana rezeki kita, kita ada masalah ekonomi, ujian, hutang, piutang sebagainya, tolong jangan melatah dalam hidup. Tolong jangan memburukkan lagi keadaan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, yakini rezeki kita ada. Mungkin kita belum gigih berusaha. Mungkin kita belum jumpa jalan yang sebenar, yang Allah nak test lagi, nak tengok lagi, nak bagi yang paling power lagi kat kita. Terus bersangka baik dengan Allah. Walaupun terpaksa merangkak, bergerak. Jangan kita statik satu tempat. Dah memang rezeki aku sempit. Nak buat macam mana lagi? Dah memang aku hanya boleh buat satu kerja je. Kerja lain aku tak boleh buat. Allah tak suruh macam tu. Allah kata kamu sekarang hidup. Rezeki kamu tetap ada. Sebab Nabi yang bagi tahu tidak satu pun jiwa akan mati hingga rezeki dan ajalnya disempurnakan. Saya tak boleh lupa saya mendepani seorang isteri dan anak-anak yang kematian suami asbab COVID. Saya kata, Kak, reda ya Kak. Ajar anak-anak untuk reda. Sesungguhnya suami yang baik, ayah yang baik itu, kalau dia hidup pun mungkin dia susah. Kat mana susahnya? Sebab matinya dia bermakna Allah dah sempurnakan rezekinya sebelum kedatangan ajal. Makna kalau dia dah ajal, contohlah dah ajal, tiba-tiba kita nak paksa hidup. Doktor saya sanggup bayar berapa juta. Doktor masukkan balik nyawa kepada, contohlah one day doktor boleh buat nyawa. Contoh, takkan mungkin boleh. Doktor boleh buat macam-macam plastik surgery apa, tapi takkan boleh masukkan semula nyawa orang yang mati. Nehi, takkan boleh. Contohnya boleh. Orang tu akan hidup, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan
penuh susah payah. Yes, sangat-sangat susah. Kenapa? Sebab Allah yang kata matinya dia tu walaupun mata kita nampak tinggal banglo, tinggal perniagaan, tinggal kereta-kereta mewah, hartanya banyak. Macam mana Ustazah boleh kata dia mati sebab rezekinya dah terputus? Tu rezeki dia banyak, dia takkan putus lah walaupun lepas ni dia terlantar dekat atas katil. Hei sahabat-sahabat, janganlah pandang rezeki tu dari segi RM saja. Allah tahu kenapa dia dimatikan saat itu. Makna Allah sayang dia. Kalau dia lebih hidup, rezekinya akan lebih susah lagi. Jadi percayalah wahai orang yang hidup, sempit macam mana pun kamu sedang diberi rezeki oleh Allah. Bernafas dalam iman ini rezeki. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong teruskan kehidupan walaupun kita susah macam mana pun. Jangan salahkan takdir, jangan salahkan orang tu, orang ni bangkit. Allah sedang siapkan rezeki untuk kita. Cari, tak jumpa atas darat, panjat gunung. Tak jumpa atas gunung, selami lautan. Jangan hampa duk buat sungguh. Maksudnya, para alim ulama kata macam ni, usaha tu jangan duk atas darat je. Saya bawa lori je selama ni 40 tahun dah. Lepas tu dah tak ada, lori semua dah tak ada dah. Macam mana saya nak bawa lori? Saya bukan reti bawa basikal, saya bukan reti nak bawa kapal terbang. Itu je lah alasan. Sedangkan Allah beri kepada kita ada sebab untuk kita keluar daripada zon selesa, untuk Allah naikkan lagi darjat kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, lalu mengapa ada rasa takut, keluh kesah? Mengapa harus ada ketamakan jika semua telah ditakdirkan dan ditentukan? Allah, dia dah ada rezeki, duk tamak dengan yang orang lain punya. Dia dah ada rezeki, tapi dia tak memahami dalam rezeki dia Allah tumpangkan rezeki orang lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa hujung bulan aku kena bayar dekat Pomen, rosak pula kereta ni? Kenapa kena hantar dekat klinik RM50, demam pula anak aku ni? Kenapa aku kena sedekah pergi masjid, ada tabung anak yatim pula ni? Ada rezeki orang lain yang Allah tumpangkan kepada kita. Subhanallah. Kalau kita faham macam tu, muslimat dirahmati Allah, hidup kita akan tenang, hidup kita akan lapang. Jangan dah ada tapi kita tamak. Yang orang lain punya pula kita duk dengki nak rebut supaya jatuh orang tu masuk kepada kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, yang baru masuk tadi kita dah start, dah ramai dah dekat sana tadi. Tapi line tiba-tiba hilang. Saya pun tak pastilah kenapa. Na'udzubillah min zalik. Seandainya berlaku lagi, saya terpaksa gunakan handphone data saya lah. Okay, tak boleh pakai wifi dah. Daripada malam tadi saya meeting mutawif untuk persiapan mereka terbang 11 Disember ni. Pukul 9 malam, setengah jam lebih kurang macam tu, saya dah tak boleh nak guna wifi dah. Sampai dekat pukul 11 malam, masih lagi jap ada, jap tak ada. Saya lepas meeting semalam, saya terus pergi Shah Alam. Dan saya pergi Shah Alam, balik dekat pukul 1 pagi. Lapak pula perut. Tengok semua kedai tutup dah. Ingat nak hirup-hirup sup ke apa kan? Lupa sekarang ni tak ada kedai dah yang buka lepas 12 malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan segala, mana tadi? Surah Ar-Ra'd ayat 8. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu itu di sisi Allah ada ketentuannya. Di sisi Allah ada ketentuannya. Semua perkara di sisi Allah ada ketentuannya. Kita sebagai student, kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai isteri, sebagai siapa sahaja muslimin muslimat dirahmati Allah, bimiqdar. Telah Allah tentukan. Orang cacat ada rezekinya, orang sempurna ada rezekinya, siapa sahaja ada rezekinya. Ini ketentuan Allah, bimiqdar. Surah Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Apa sahaja Allah telah tetapkan, tertulis di Lauh Mahfuz, itu takdirnya kita. Takkan ada siapa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang boleh menghalang. Ingat sahabat-sahabat, nak dengki kat orang macam mana lagi? Kalau Allah kata itu rezeki dia, kita cantaslah guna sihir, pakai tokmoh Melayu, Siam, Hindu semua kita guna. Tetap
takkan pindah kepada kita. Bahkan kamu semakin sakit. Yes, mungkin kamu dapat pangkat dia, mungkin kamu dapat tahta dia, mungkin kamu dapat harta dia, tapi jiwa kamu tidak akan tenteram. Sebab kamu merampas haknya orang lain. Allah tidak akan campakkan ketenteraman dalam hatimu. Jangan cuba nak rampas rezekinya orang lain. Usaha, sehabis usaha, Allah beri dah rezekimu mengikut apa yang kamu perlu. Teruskan kehidupan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Jangan lupakan golongan ad-du'afa, orang-orang yang lemah untuk kamu bantu. Pasti hatimu akan mendapat ketenangan. Subhanallah. Betul Siti Ajah. Mak saya pun cakap. Ulat dalam batu pun Allah bagi rezeki. Ini kan lagi engkau yang mata sempurna, kaki ada. Kerjalah. Rajin. Kamu takkan miskin. Rajin. Kamu takkan miskin. Yang miskin tu siapa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kerana sebenarnya dia miskin jiwa. Aku tak boleh, aku hanya boleh buat kari pap je. Kuih lain aku tak reti. Usaha tidak. Kalau kita tengok dekat YouTube tu macam-macam cara. Ya Allah, kita kagum dengan orang. Ya Allah, buat macam-macam. Semalam saya dibawa lunch di satu macam kafe lah kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya kata, Allah kagum cantiknya dia design ni. Dia dekor cantik lah kedai tu. Ustazah pun cakap, sekarang ni kan, saya cakap dengan sahabat yang bawa saya tu lah. Sekarang ni kalau kita tengok ibu-ibu Malaysia bangga sebab kek-kek yang dia buat tu kita tak rasa macam berada di kedai Melayu. Dulu kita tengok benda macam tu orang-orang bukan Islam je buat. Tapi sekarang kepakaran mereka tu setelah di YouTube kan semua, kita ambil lah yang manfaat sahabat-sahabat. Orang Melayu pun ada kedai kek yang hebat. Orang Melayu pun boleh dekor cantik-cantik. Orang Melayu pun boleh, Masya Allah, idea dia hebat. Orang Melayu Islam yang dengan keuntungan rezeki yang dapat masuk kepada mereka ni, mereka ada target untuk bayar zakat dan membantu orang-orang yang memerlukan. Masya Allah. Pasti Allah akan ganda-gandakan rezeki. Betul Rosa Gunting. Rajin, kamu takkan miskin. Ini kata-kata mak saya dulu. Baik 138, bekerjalah kamu. Okey, ada orang yang on the way pergi kerja kan. Puan Ayu pun on the way pergi kerja. Masya Allah. Orang-orang bijak Yunani mengubati orang yang ditimpa keresahan, kesuntukan dan penyakit psikologi lainnya dengan memaksanya bekerja di ladang dan kebun. Lagi orang ada masalah, lagi dia terpaksa bekerja. Masya Allah. Sebab itu yang sedang sedih, jangan murung. Jangan duduk dalam bilik saja-saja, tak nak jumpa orang tu, tak nak jumpa orang ni. Jangan sayang-sayang sekalian, cari kerja. Cari kerja. Kan? Sebab bekerjalah kamu. Dan hasilnya hanya beberapa waktu kemudian. Janganlah pula Ustazah, suami saya tak bagi kerja, suruh jaga anak. Kerjalah tu. Suka tak nak bersyukur tau. Orang yang bekerja tak sabar nak berhenti jadi suri rumah. Orang yang pengurus rumah tangga asyik merungut je. Saya ada PhD Ustazah. Suami saya tu lulus SPM je. Dia pula bekerja. Patut saya yang bekerja. Kang suami berhenti jadi suri rumah. Hang apa pula yang, abang lipat kain tak betul. Anak tak bagi susu lagi. Memanglah anak tak bagi susu lagi dan suami tu tak ada susu. Sekian dia maklumkan. Suka nak marah je. Lepas tu tak fikir, sahabat-sahabat. Janganlah marah-marah. Hidup tak indah lah kalau suka nak marah-marah. Tu Ustazah marah tu. Ustazah bukan marah, Ustazah cengih je. Kan, jangan marah-marah dalam hidup ni. Bila anda marah, hati anda gelisah. Masya Allah kan, tak seronok lah sahabat-sahabat. Cuba hidup ni ceria-ceria je, tak payah marah-marah. Ustazah Zai pernah tak marah? Memanglah pernah marah. Tapi jangan marah saat marah. Jangan marah saat marah. Padahal kau saat marah tu, Nabi dah ajar dah, tukar posisi kedudukanmu. Berwuduk, Masya Allah. Kan Keflizul kata drama sangat. Tak sungguh lah, suka nak marah-marah. Kita tak akan dapat manfaat lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Makin stres, darah makin tinggi. Pelik, ni tak marah pun darah tinggi, ni kan lagi marah. Asbab meninggal, darah tinggi. Asbab kedua, marah-marah. Tak adalah tulis macam tu kan. Dan hasilnya hanya beberapa waktu kemudian si pesakit telah kembali sihat dan mendapatkan ketenangan. Memanglah kita sedih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa yang berlaku, ujian yang menimpa. Tapi jangan lama-lama bersedih. Kitab Al-Tahzan dah mengajar kita.
Sahabat-sahabat, lebih 1,000 orang yang menonton ni, jangan sampai left group cakap Ustazah tu cakap senang lah, dia tak tahu kesedihan aku sekarang. Allah sahabat, kita sama je. Semua kita pernah diuji, semua kita pernah sedih. Tapi jangan sedih kita ni sampai kita tak nak jumpa orang, sampai kita tak nak teruskan kerja. Kita suri rumah itu baik, kita orang yang bekerja itu baik. Di sisi Allah kita disuruh bekerja, cari kerja, jangan biarkan ada waktu kosong. Faham? Nama dia April Laila, lahir bulan April ke? Masya Allah, sama kita. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tengok surah Al-Mulk ayat 15. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Allah suruh kita berjalan di atas seluruh penjuru muka bumi Allah. Yes, kalau kamu tak dapat rezeki kat sini, mungkin bagus Abariah Ismail. Masya Allah sahabat-sahabat, kalau kita tak dapat rezeki kat sini, kita akan dapat rezeki kat sana. Kita tak dapat rezeki kat sana, kita akan dapat rezeki kat situ. Faham tak cara? Kenapa down sangat, kena buang kerja? Bukan itu je rezeki kita. Sehari dua kita nak murung, makan duit simpanan okey lagi. Tapi kalau setahun dua, duit simpanan pun akan habis. So mulakan sesuatu usaha baru. Masalahnya Ustazah, nak start yang baru ni, saya kena merangkak balik. Padahal selama ni saya berlari. Allah, inna ma'al usri yusra. Sulit ni Allah nak beri lagi kemudahan. Yakinlah dengan jaminan Allah. Sebab Allah nampak kamu dah selesa sangat selama ni. Allah nak keluarkan kamu dari zon selesa tu. Takut kamu makin lupakan Allah. Maka teruslah merangkak semula. Tak mengapa, ia tak lama. Syaratnya kita bergembira dengan pandangannya Allah pada kita melalui ujian itu. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nanti sambung lagi kerja sebagai suri rumah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Okey, sambung lagi At-Taubah 105. Wa qul i'malu, dan katakanlah bekerjalah kamu sekalian. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, perintah bekerja ni ada dalam Quran. Jangan kata Islam ni tak apa-apa tau Ustazah, suruh beribadah, habis tu tak payah kerja. Kerja tu adalah ibadah. Kerja tu adalah ibadah sahabat-sahabat. Sebab itu orang yang memandang kerja sebagai ibadah, dia takkan masuk lambat. Masuk pukul 8 pagi. 8 pagi ngetih lagi, telefon kawan, "Oi, tolong punch in aku No, itu bukan ibadah, itu punah." Kan? Lepas tu bila nak balik pukul 4 petang, 3.59 dah beratur depan punch out machine. Kan? Hai engkau ni, kalau punch in suruh orang je, pukul 10 pagi baru masuk. 2 jam awal tu ngeteh saja. Ngeteh, ngopi, nge-Nescafe, nge-sirap, nge-apalah segala dia buat. 2 jam baru habis. 12 jenis air dekat kedai tu habis. 12 gelas. Teruk berbenar sahabat-sahabat. Orang dah dapat 2 fail dah selesai kat pejabat. Nanti masuk pejabat pukul 10 pagi. Waktu rehat pukul 1. Pukul 11 dah keluar. Jom lunch. Lunch apa kau? Buat urusan kerja dia. Dia tak nampak itu ibadah. Kalau dia nampak kerja tu ibadah, macam waktu solat lah. Mana boleh mencuri waktu solat? Nabi kata, aku dapati ramai orang yang mencuri waktu solat. Belum habis hak rukuk, dia dah beri, dah ambil masa i'tidal. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdihi, bismi Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, Allahu akbar, subhana rabbil alamin, subhana rabbil azim. Apa benda solat macam tu? Dia kena ada tamakninah, habiskan hak sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Diam sekejap, bukan suruh diam setengah jam. Cukup sekadar sekerdipan mata atau sekadar sebut subhanallah di hati. Baru Allahu akbar, rabbighfirli. Duduk sekejap, baru sujud. Subhanallah walhamdulillah, walhamdulillah pula. Ada tamakninah beriring dengan sujud dan dengan rokok tadinya. Jangan laju-laju dalam solat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, jadi perkara macam ni, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedih. Kita kata kerja tu adalah ibadah. Aku sedang beribadah ya Allah. Tapi dalam ibadah kita mencuri. Sahabat-sahabat, kita dibayar gaji untuk 8 jam.
Tapi berapa jam sangat yang kita peruntukkan untuk kita menerima gaji? Eleh Ustazah, mentang-mentang kau kerja sendiri, kau tak ada bos, kau bolehlah cakap macam tu. Kau tak tahu Ustazah, bos aku tu lebih dahsyat lagi punya ngula. Dia kan bos. Kan dia kan bos, suka hati dia lah. Kalau dia pekena kita, pedajai ke kita, sahabat-sahabat, takkan memberi untung pada dia. Allah tak buta. Allah tak buta. Bos macam tu mana nak dikasihi oleh anak-anak buah? Kecuali anak-anak buah yang kaki ngending, yang kaki kipas, yang kaki aircon. Faham sahabat-sahabat? Allah pun tak suka kat dia. Anak-anak buah tak suka. Tapi cuba bos yang turun padang. Bos yang lebih rajin berbanding dengan anak-anak bawahan. Bos, anda disukai oleh seluruh anak-anak buah. Dan Allah jauh lebih suka kepada anda. Rezeki anda akan mencurah-curah. Lepas anda pencin pun anak-anak buah akan cari pada anda. Tak rugi bos jadi orang baik. Tak rugi anak-anak buah jadi orang baik. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, orang-orang yang bekerja dengan menggunakan tangannya adalah kelompok orang yang lebih bahagia. Tidak terbebani dan tenang dibandingkan yang lain. Masya Allah, orang yang bekerja lebih bahagia. Sekali lagi saya ulang, wahai suri-suri rumah, anda jangan kata, Ustazah, kitab ni kata orang yang bekerja dengan menggunakan tangannya adalah kelompok orang yang lebih bahagia. Patutlah saya tak bahagia sebab saya suri rumah je. Suka macam tu. Suri rumah tu Rabbatul Bait, pengurus rumah tangga. Kalau nak nampak sukses sikit sebagai suri rumah, sahabat-sahabat, tolonglah pakai kot pagi-pagi. Kan? Kan pakai tie pula dah, tie lelaki. Pakailah blazer orang perempuan. Letak name tag. Kan? Umi Zai. Anak kata, ibu, Umi dah kenapa? Umi pagi-pagi siap pakai blazer, pakai name tag semua. Umi pengurus rumah tangga. This my card. Lepas bagi kad tu, pengurus rumah tangga. Wow, Umi naik pangkat pengurus. Kita buat dia, sahabat-sahabat, kalau rasa down sangat dah 20 tahun jadi sudut rumah membosankan, kita buat dia tukau sikit. Suami kita kan, ya encik nak minum apa? Kan, kata, wah bini aku dah pelik dah pagi-pagi ni. Sahabat-sahabat, ubahlah sikit, menceriakan keadaan. Saya tergelak jugalah masa Syekh Zainul Asri kan. Saya pernah dengar pagi-pagi kuliah beliau kata apa. Orang perempuan, siapa kata tak boleh pakai skirt? Pergi beli, pakai depan suami. Saya pun cakap dengan Ustaz Bang tadi dengar kuliah Syekh Zainul Asri. Dia suruh pakai skirt, kan pakai depan suami. Suami garuk kepala dah, kenapa pula bini aku ni ada ke saiz skirt dekat pasar. Tak adalah Ustazah saya berangan nak pakai skirt tu. Tapi maksudnya kita banyak silap. Kita menyantuni orang yang di luar rumah kita. Kita kata kita hebat sebagai pengurus, sebagai orang yang jaga meja depan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa kita rasa macam hanya orang yang keluar rumah tu yang bekerja? Kita di rumah tak ada kerja ke? Hey, daripada punch in, tidak out sampai ke malam. Tidur pun buat kerja. Bang, stokin dia tak mana. Okay, tengah kerja, tengah tidur. Suami kata, hebat bini aku ni. Tengah tidur pun disuruh masuk stokin dalam bakul. Hebat bini aku ni. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kena ubah bergelak hampa. Tak, sebab sungguh buat hangat pakai. Allahu Akbar. Apa tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Sebab banyak orang, yelah Ustazah, kita ni suri rumah je kan. Dan suami-suami yang menghargai isterinya sebagai suri rumah, anda lelaki hebat. Tak percaya betapa susahnya kerja mereka. Pergi cuti kerja Ustaz. Suruh isteri ikut rehlah Ustazah Zai. Tak apa, awak pergilah. Biar abang jadi suri rumah. Habis tu kerja abang, tak apa. Abang cuti banyak lagi ni, abang cuti. Dari pagi sampai ke malam kerja tak habis. Bang, kenapa tak jawab telefon? Saya tengah rehlah ni dengan Ustazah Zai. Abang busy ni, lepas masak lagi. Lepas tu nak hidang makanan ke anak, nak ambil anak pergi sekolah, busy. Cik isteri kata, Ustazah baru tahu Ustazah. Ingat kita kat rumah tak busy ke? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pakai demtek lepas ni buat ke ayah gaus. Okey, dan tenang dibandingkan yang lain. Kita ada kerja suri rumah, anda akan tenang kalau lepas satu kerja anda susun. Jangan lepas WhatsApp lagi, lepas WhatsApp lagi, dapur tak berasap, akhirnya telinga kita yang berasap. Berdesing kena marah dengan suami.
Awak buat apa dari tadi? Dengar kuliah Ustazah Zai 7 pagi, 8 pagi dengan kuliah Ustaz ni, 9 pagi dengan kuliah Ustaz tu. Habis tu kuliah aja. Saya nak makan kuliah. Memanglah suami bising. Kerja kita sebagai pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga jangan dengan kuliah sampai rumah tak siap. Faham sahabat-sahabat? Kan ini kan suami saya tu bising, Ustazah saya tak masak. Saya dengar majlis ilmu. Yelah kak, pagi pun akak, petang pun akak, malam pun akak lagi. Memanglah suami bising. Ni dengar majlis ilmu banyak-banyak ni dah buat ke belum ni? Buat tu nantilah Ustazah, sekarang belajar dulu. Nanti dekat nak mati baru buat. Tahu ke bila tarikh nak mati? Tak tahu pun. Tapi belajar je, buatnya tidak. Imam Syafi'i kata ilmu adalah yang dapat satu, buat satu. Jangan tangguh-tangguh. Nanti bila saya dah hafal Al-Quran Ustazah, saya nak baca Al-Quran hari-hari. Nak tunggu hafal. Dah 50 tahun masih haf je lagi. Sampai bila? Bacalah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah tahu kita dalam proses belajar. Masya Allah, tabarakallah. Cuba perhatikan para pekerja itu. Mereka memiliki fikiran yang bebas dan fizikal yang kuat disebabkan gerak dan kerja mereka. Cuba perhatikan para pekerja itu, mereka memiliki fikiran yang bebas dan fizikal yang kuat disebabkan gerak dan kerja mereka. Kalau kita tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang-orang yang biasa bekerja, dia tak lemau sangat. Ustazah selalu cakap dengan AJK-AJK masjid yang ada. Masjid ni aktif, saya tahu sebab apa kak. Kenapa Ustazah? Sebab saya tengok AJK muslimat dia, daripada 10 orang, 8 orang cikgu pencin. Cikgu ni kan kerja dia tak habis-habis. Walaupun waktu cuti sekolah, dia pergi holiday, dia tanda paper. Ada je otak dia berjalan, nanti dah masuk cuti sekolah, apa aku nak buat. Orang je yang nampak kerja cikgu ni macam relax. Tapi sebenarnya otak dia berjalan, so aktif. Bila otak dia sihat, tubuh insya-Allah sihat. Walaupun nampak macam dah makin tua, dah tak larat. Tapi sahabat-sahabat, bila otak kita ni tak berjalan, orang bekerja otak dia berjalan. Kena marah dengan bos, dapat arahan ni, otak dia berjalan. Suri rumah, kita kena rancang kerja kita juga. Sebab tu Allah, dah sebulan dah rasanya nak kemas barang-barang dalam almari tu, tapi tak buat-buat lagi. Start lah. Duk cakap je tapi tak buat-buat lagi. Muslimat dirahmati Allah. Sedangkan baju yang mengecil-ngecil itu, kita sidai, elok gantung dalam almari. Dan kitanya tak kecil-kecil balik. Maka dah tahu tak kecil-kecil balik, let go lah. Pamerkan kat Facebook. Saya punya baju kurung ni dulu beli harga 3,000. Sekarang saya nak jual 300 je. Sebab 300 ringgit ni saya nak infak ke jalan Allah. Sebab saya sedang melayan kecewa di hati. Harapkan kecil rupanya semakin besar. Maka saya pun nak jual baju kecil saya ini. Terus terang je, insya-Allah 300 ringgit tu bermanfaat masuk dekat tabung infak. Dah 3 tahun kita simpan je baju harga 3,000 tu, tak ada makna. Mati kita tak boleh pakai. Kemas barang-barang kita saat kita hidup. Pinggan mangkuk kita dah bertahun-tahun tak pakai. Kenapa jadi perhiasan dalam almari? Rumah kita bukan muzium, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rumah kita adalah baiti jannati, syurga. Kenapa kita jadikan muzium? Kenapa kita jadikan stadium? Kan menjerit sana, menjerit sini. Tak faham aku, semua orang duk menjerit dalam rumah ni. Ini rumah ke stadium ni? Gol menjerit. Kan? Tak faham. Kan? Rumah ni rumah ke muzium ni? Semua barang-barang lama, stok penuh. Bilik anak-anak dah sambung, dah pindah rumah penuh. Ustazah tu bilik anak saya. Kak saya tumpang solat. Kan? Tumpanglah Ustazah. Tak apa solat kat bilik anak saya. Macam penuh je bilik ni kak. Minta maaf lah, saya tak tahu nak solat kat mana. Itulah Ustazah, akak ni ada 2 stor kat rumah. Tapi tak cukup. Akak gunakan bilik anak akak tu sebagai stor lagi. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Stor saja. Akhirnya rumah 4 bilik, 1 master bedroom je diguna dengan suami dia. Hak lain semua stor. Kenapa? Sebab bila berjalan, beli. Tudung saji je ada 10. Kak, tudung saji banyaknya. Saya tudung saji rasa daripada mula kahwin dulu 20 tahun dah. Sahabat-sahabat tak pernah tukau. Sebab elok je. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa beli lagi? Cantik lah Ustazah. Kak suka lah dia punya. Cantik, tak jumpa kat KL tudung saji macam ni. Okey, belilah kak, beli. Lepas tu bawa balik rumah, pakai tak? Tak pakai.
Tengok tak di mata? Tak tengok, Ustazah duduk dalam stor. Peliklah manusia macam ni, sahabat-sahabat. Nampak sangat tak boleh kawal nafsu. Allahu Akbar, pelik. Okay, kadang-kadang rumahnya jadi apa? Jadi panggung wayang. Asyik tengok movie siang malam. Hiburan je. Kesian, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Ada pula yang macam-macam dah rumahnya jadi. Kita nak rumah kita ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada yang jadi kuburan rumah dia. Nabi cakap, rumahnya jadi kuburan. Kenapa kuburan? Kuburan tu senyap sunyi. Sunyi terlebih sunyi pula. Sunyi pasal apa? Main handphone masing-masing. Orang dalam kubur tak main handphone tau. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sunyi maksudnya sunyi daripada ayat-ayat Quran. Jadi perkara ni lah, Makcik Syikin dapat beg kait daripada Makcik Syikin, anak murid tim khidmat Pening. Kemarin pergi tim utara dapat juga anak murid hadiah handbag tim khidmat Perli Ustazah. Ustazah dapat hadiah beg tu, Ustazah tukarlah, asyik pakai beg Makcik Syikin je. Sebenarnya sahabat, sebab saya dah ada. Saya macam benda yang kita dah ada ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak tukar-tukar penat lah. Kan tertinggal dompet, tertinggal ni. Makcik-makcik yang dengar kuliah dekat masjid, siap dia cakap, Ustazah cuba tengok kat bonet kereta cik ni. Ada 7 beg. Wah, 7 beg hebatnya. Yelah Ustazah, beg biru ni untuk kuliah hari Isnin. Beg merah ni untuk kuliah hari Selasa. Lepas tu bila dah kuliah start kat masjid Muslimat, tak datang-datang masjid. Sebab dah seronok dengan online. Jadi beg ni tu semua duduk dekat dalam bonet. Beg 1 hingga beg 7. Hari Isnin hingga hari Ahad. Allah pelik. Sahabat-sahabat, lagilah beg tu tak guna, tu baru 7. Belum yang bagnya 17. Ada almari khas untuk beg tu. Sahabat, berubahlah. Sampai bila? Berubahlah. Okay, yang kita duk simpan tu, let go lah. Pinggan mangkuk ni Ustazah, ini Ustazah, akopal ni. Akopal ni kalau jual Ustazah, dia jadi barang antik dah ni Ustazah. Masalahnya antik tu, cuba akak tanya anak-anak akak, nak guna ke nanti lepas akak meninggal? Akak dah tanya, diorang kata tak payahlah mama, berat sangat pinggan mangkuk mama tu. Kan? Mama bagilah kat siapa-siapa. Kau sedap bagi, aku beli ni hari tu, satu set ni 15,000, kau tahu? Marah pula anak tu. Mama, zaman dah moden, nanti kalau kami nak buat open house ke habis PKP ni mama, kami pakai pinggan, pakai buang je. Sekarang kami suka bershell out mama, letak je atas plastik. Lepas tu tulang-tulang dah habis makan tu, kita kampuh je dengan plastik, masuk tong sampah. Tak payah basuh pinggan, senang. Bapak saya pening tau kalau kami buat family berkumpul, kami suka shell out. Kan sahabat-sahabat, kakak ipar saya tukang masak. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bentang plastik, bapak saya duk blur. Mula-mula bapak saya bising, tak ada pinggan ke kat rumah ni, nak pakai plastik macam apa je, marah. Lepas tu dah anak menantu dia buat bodoh je, sebab sedap kan makan shell out. Sahabat-sahabat, paling sedap sekali tak payah basuh pinggan lepas tu. Jadi bapak saya dah tak larat dah nak cakap. Degil sungguh budak-budak ni, aku suruh pakai pinggan, tak ada pakai pinggan. Senang. Zaman dah berubah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana kita nak cakap? Balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan sifat malas. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah, kepadamu daripada sifat lemah dan sifat malas. Ajarkan doa ini sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan satu set doa untuk kita ajak diri kita, hindarkan diri kita daripada sifat lemah dan sifat malas. Ajzi wal kasal. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amboi pakat gelak no. Syidah Manap baru nak bagi salam. Ustazah kemas rumah kalau boleh setiap hari raya. Macam mana tu Tuan Lailis? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya sahabat-sahabat, Ustaz Azwan pening dengan saya. Selagi boleh guna, itulah yang saya pakai. Yang belilah abang nak belikan. Ya Allah bang, kenapa kasut sayang tu dah rosak ke? Boleh guna lagi kan? Macam tu. Sebab letih lah sahabat. Kalau beli kasut banyak-banyak nak susun dekat rak semata-mata kasut hijau untuk baju hijau kan. Letih, berabuk saja nak kemas cari kerja. Sebenarnya kita ni boleh buat macam-macam kerja untuk beribadah, tapi kita habiskan masa untuk
lap koleksi kasut kita, untuk lap pinggan mangkuk kita. Alah, hai pelik. Pelik sahabat-sahabat. Kita duk cakap tak ada masa lah ustazah nak baca Quran, tak ada masa lah ustazah nak pergi majlis ilmu, tak ada masa lah ustazah. Sebab anda dilekakan, dilarakan dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kurangkanlah ibu-ibu dirahmati Allah. Didiklah nafsumu yang kita hanya tengok menjadi pameran. Okay? Dia tak ikut kita pun dalam kubur. Tak boleh dibungkus dalam kain kafan kita. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Akan kita tinggalkan. Yang mana kita punya barang yang kita rasa kita tak guna, tanya anak-anak ahli waris kita. Ni kalau mama mati agak-agak korang hangkut tak balik rumah korang. Kalau korang duduk kat rumah mama ni korang guna tak, memang hidup lah mama, tak gunalah pinggan berat-berat macam tu. So let go lah sekarang ni sahabat-sahabat. Biar beli 3,000 dulu, sekarang dapat RM300 pun tak apa. RM300 kita boleh buat infak. Kosongkan rumah kita, sebab setiap satu sudu ibaratnya akan ditanya nanti di akhirat Allah, beli pakai apa? Guna dah. Kenapa kita payah sangat nak berpisah dengan kerakusan nafsu? Anda rasakan ketenangan. Bila mana kita buat sesuatu, Allah tanya aku ni nanti. Aku berlebih-lebihan melampau-lampau dalam hidup ni. Memanglah aku rugi ni dulu beli 3,000. Daripada aku simpan saja berganda-ganda rugi aku. Aku jual ada orang nak beli RM300. RM300 dan aku boleh bayar seorang anak yatim punya yuran tahfiz. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Jomlah kita tundukkan diri kita mempunyai sifat qanaah, merasa cukup. Bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Guna sampai dah tak boleh guna. Tapi janganlah pula beli selipar sebelah je. Kan beli selipar sebelah je. Kak, kenapa beli selipar? Pergi kedai kasut Yebeng. Kasut bata. Dek, ada tak kasut ni jual sebelah je? Tak ada. Memang kena beli sepasang. Kenapa nak sebelah, Haji? Kasut saya ni sebelah je rosak, sebelah lagi tak rosak. Saya nak cari yang macam ni, sebelah je. Oh, Haji ni dah memang syasyat akal dah ni. Mana ada orang jual sebelah je, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memang kena beli sepasang. Beli sepasang. Kenapa nak beli sebelah je? Saya ni zuhud. Yang sebelah lagi tak rosak. Sebelah lagi je yang rosak. Maka saya nak beli sebelah. Hang pergi carilah satu Malaya ni tak jumpa. Belilah sepasang. Hok yang tak rosak tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, simpan tepi. Yang rosak tu pergi hantar kat klinik kasut. Bawa dia hantar kat hospital. Dah tampar elok, pakai balik. Kalau duk kedekut bakhil, itu kategori kedekut bakhil tak hidung masin pula. Bukan cerita berjimat-cermat. Okey, saya minta maaf daripada berjanji 137, 138, 139. 139 saya tak dapat nak buat hari ini, besok. Sebab sahabat saya Jaja nak sampai pukul 8 suku untuk drive saya ke kuliah di Masjid Saidina Hamzah, orang KL. Jom kita jumpa, penuhkan masjid tu. Kemudian petang nanti 2:30 petang di Masjid Bukit Antarabangsa. Saya sayang semua kerana Allah. Saya tahu dalam bahasa saya ada yang tak selesa anda dengar. Tapi wallahi, saya tak ada niat lain. Saya nak mengajak anda mudahkan hidup ni. Yang susah-susah tu kita yang buat sebenarnya. Okey, jadi kita dapat masa lebih untuk beribadah kepada Allah. Kita dapat manfaatkan seluruh masa rezeki yang Allah hantarkan pada kita. Kalau kita buang sikap suka membazir, kita tak akan berkawan dengan syaitan. Sebab Allah yang cakap, kan orang membazir tu adalah saudara-saudara syaitan. Jadi kita bukan syaitan kot. Ke ada syaitan kat sini? Oops. Sebenarnya orang yang suka boros membazir tu adalah saudara syaitan. Kita bukan syaitan kot. Takkan nak sedara dengan syaitan. Kita manusia. Kita nak sedara sesama kita. So wahai kita-kita, jom ubah cara hidup kita. Kan kalau nampak, tapi Ustazah bila pergi shopping tu macam geram je tengok beg tu, macam nak beli lagi. Tutup mata. Belajar daripada Ustazah Zai. Banyak lagi duit tu kita boleh manfaatkan kepada orang lain. Yang dapat hadiah. Banyak Ustazah hadiah je. Pakai sekejap. Dah pakai, menghargai apa yang orang bagi. Orang tu pun bagi dapat pahala. Sahabat-sahabat, aku sayang beg ni, tapi aku ada beg lain lagi. Tak salah dijadikan hadiah. Hadiah atas hadiah. Hadiahkan kepada orang yang cantiknya beg kau. Ni kawan aku bagi hari tu, kau suka ke? Suka.
Kau nak kalau aku bagi? Nak lah, cantik, aku tak ada lagi beg macam ni. Oh, aku ada 3 beg macam ni. Tak apa, aku bagi kat engkau. Tapi ingat, pakai. Sebab orang yang bagi kat aku tu, dia niat nak dapat pahala. So, kalau kau tak pakai, baik aku sendiri bagi dekat orang yang memerlukan. Tak Zai, aku pakai. Serius, kau bagi kat aku. Kita pun puas tengok dia pakai. Sebab walaupun orang bagi kat kita, kita pakai sekali 2 je. Lepas tu kita hadiah pula dekat orang. Puas tahu sahabat-sahabat. Ustazah suka buat macam tu. Sebab bila Ustazah bagi kat kawan-kawan mak dulu kan, telekong ke apa kan. Ni bukan kita nak nama tu, tapi saya suka dia pakai sebab, ya Allah, kalau ada kat aku benda tu mungkin tak terpakai lagi. Kalau ada kat aku benda tu mungkin, sebab Ustazah Zai ni bukan jenis yang dah ada, pakai lagi dah ada. Ya Allah, hai. Sayang sebenarnya benda orang bagi ni sahabat-sahabat. Tapi sebab sayang itulah kita hadiah kat orang, supaya dengan hadiah itu bukan saja kita dapat pahala, tapi orang yang beri itu dapat pahala. Sebab pahala itu berjalan, digunakan. Kita tak naklah bagi hadiah dekat orang, lepas tu orang jadikan pameran. Pameran tu tak dapat pahala, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bagi benda yang orang pakai solat. Macam kematian suami, jangan simpan je baju-baju suami, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hantar kepada orang-orang yang solat haji. Masukkan dalam paper bag 2 helai. Hantar dekat kawan-kawan suami kita. Apa ni Haja? Nak bagi baju arwah suami. InsyaAllah Haji boleh pakai ni. Pakai pergi solat Haji, supaya jadi pahala buat arwah suami saya. Kita sayang ni. Cukuplah ambil satu yang dia pakai masa mati tu, contoh. Rindu cium baju. Contoh kan. Takkan nak cium satu almari kot. Lepas ni kalau rindu, jangan cium baju satu almari. Cium almari. Muah almari. Sebab apa? Sebab dulu itu almari suami. Dalam kosong dah buat hadiah kepada orang lain, menjadi pahala bagi suami. Okey, sayang semua kerana Allah. Maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.